Baik, krisis air di sekitar Lembah Kelang boleh diibaratkan sebagai acara wajib setiap tahun. Dan antara punca yang popular, pencemaran sungai sehingga mengakibatkan loji rawatan air terpaksa dihenti operasi dan menyebabkan ratusan ribu atau jutaan penduduk terjejas. Itu isu di Lembah Kelang. Namun bagi kawasan lain, satu lagi isu iaitu kekurangan bekalan air kini menjadi ancaman kepada penduduk. Contohnya di Perak, difahamkan ada lebih 250,000 pengguna di sekitar Krian, Kamunting Fan dan Taiping akan berdepan masalah bekalan air ekoran paras empangan Bukit Merah yang semakin menyusut, dan penyusutan itu dijangka akan menjejaskan hampir 9,000 pesawah yang mengusahakan kira-kira ada 200 hektar sawah di kawasan berkenaan. Jadi untuk kita membincangkan mengenai perkara ini, apakah langkah penyelesaian jangka panjangnya ataupun mungkin penyelesaian sementara, bersama di Thailand ketika ini adalah saudara Amli Ayat iaitu aktivis alam sekitar. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Amli. Waalaikumsalam. Selamat pagi Hakim. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cik Amli, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku di Perak, penyusutan air empangan Bukit Merah, apa mungkin langkah yang boleh kita lakukan bagi mengatasi isu penyusutan punca air ataupun di empangan ini? Okey, terima kasih Hakim dan juga Awani. Melihat kepada keadaan ataupun pola penyusutan air ataupun malah kadang-kadang pertambahan air di Tasik Bukit Merah, isu yang berlaku sekarang ini boleh dianggap suatu isu ataupun satu trend yang bukan selalu berlaku lah, tetapi ia mungkin akan berlaku dengan lebih kerap di masa akan datang, mungkin disebabkan oleh trend perubahan iklim. Jadi kita harus berhati-hati. Tambahan pula, kawasan ini ialah kawasan padi, kawasan penanaman padi yang sangat penting bagi Malaysia. Jadi kalau kita tidak boleh jaga kawasan ini, maka bukan sahaja kawasan kawasan tadahan di situ yang akan terlibat, malah satu Malaysia mungkin terlibat. Jadi ini satu isu yang perlu ditangani secara holistik. Ini sangat penting, holistik dan juga bersepadu, integrated approach. Maknanya kita mesti lihat daripada kesemua aspek. Jadi kalau dari segi jangka pendek, memang kita melihat kepada, biasa orang sebut, melihat kepada kaedah bagaimana untuk kita mengawal kawasan tadahan tersebut, khususnya kawasan hutan yang merupakan kawasan simpanan air yang sangat-sangat penting. Jadi secara jangka pendeknya kita mesti melihat kepada isu penguasaan dan kawalan kawasan hutan supaya ia terus terjaga. Jikalau boleh, jangan diusik langsung kawasan tersebut, malah kalau ada kawasan hutan yang boleh diwartakan, harus diwartakan. Tapi saya bercakap ni, penguasaan ini sebenarnya walaupun kesannya cepat, tetapi untuk mencapai suatu tahap penguasaan yang jitu dan mantap, ia mengambil masa yang lama. Kita pun dah tahu di Malaysia ini, tambah-tambah baru-baru ini pula, pengalaman kita telah mengajar bahawa penguasaan kita masih lemah dan ia berkait rapat dengan sikap kita. Jadi untuk mengubah sikap ini supaya kita lebih prihatin dan lebih mantap dari sudut penguasaan, ia memerlukan satu jangka masa yang lama, iaitu mengubah set minda, our mindset tu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saya harap pihak berkuasa, khususnya pihak kerajaan negeri sama ada Kedah ataupun Perak, perlu mengambil inisiatif yang agresif dan juga pantas untuk memastikan bahawa pengawalan ataupun penjagaan hutan dan juga kawasan tadahan di kawasan tersebut dilaksanakan. Jika tidak, kita mungkin menghadapi masalah yang lebih serius di masa akan datang kerana penduduk makin bertambah dan orang Malaysia ni kita tahulah kuat makan nasi. Dan ada orang kata kalau di Malaysia ni kita nak kurangkan pergantungan kita kepada beras ataupun penghasilan padi, maka kita mungkin perlu ubah set minda dari sudut diet kita. Mesti kurangkan pengambilan nasi ini, dan kita pun tahu nasi ini pun kadang-kadang ada masalahnya. Okey, itu satu cerita lain lah. Tetapi pengawalan kawasan hutan itu perlu dijaga. Bukan setakat untuk pengambilan untuk bekalan air untuk pertanian, malah juga untuk penggunaan air hari-harian dan juga industri. Dan ini kita boleh apply di seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia perlu mengambil langkah seperti ini. Dan yang kedua, kita perlu mencari jalan bagaimana untuk kita meningkatkan sifat-sifat kemampanan, iaitu sifat-sifat menggunakan air secara bijak dan berhemah
dalam kalangan orang ramai. Kalau kita boleh didik masyarakat atau boleh tingkatkan semangat masyarakat untuk menggunakan air secara berhemah, maka saya rasa kita akan ada banyak air lebihan. Bukan lebihan ya, air yang memang sepatutnya kita boleh simpan. Apabila kita banyak simpan air, walaupun setiap orang dia mungkin mengurangkan 1 liter daripada penggunaan harian, maka berjuta liter boleh diselamatkan. Kita boleh save, kita boleh selamatkan, kita boleh jimatkan berjuta liter air untuk penggunaan lain. Ini suatu perkara yang perlu ditekankan dalam kalangan masyarakat kita. Cik Amli, adakah secara ringkasnya, adakah kita mempunyai selain daripada penguatkuasaan, kesedaran, ini merupakan langkah jangka masa panjang yang pastinya memerlukan tindakan holistik menyeluruh ke semua pihak bersama-sama berganding bahu untuk mencapai kejayaan ataupun objektifnya. Cuma dari segi pendekatan jangka masa pendek, adakah kita mempunyai sebarang mungkin inovasi ataupun teknologi untuk memastikan tidak berlakunya pengurangan air di sumber-sumber air seperti di empangan ini? Okey, salah satu teknologi yang saya boleh nyatakan di sini ialah teknologi rawatan air yang lebih baik dan lebih mampan. Maknanya kalau ada sungai-sungai lain yang kita boleh gunakan untuk mengambil air walaupun dalam jumlah yang sedikit, jadi kita boleh gunakan teknologi itu untuk kita ambil air daripada sungai-sungai lain yang masih bersih. Ya. Malah kalau ada sungai-sungai lain yang tercemar mungkin sedikit, tapi kita boleh gunakan teknologi itu untuk merawat air tersebut, maka kita boleh gunakan air daripada sumber-sumber lebihan tersebut. Maka kita perlu meninjau dan meneliti teknologi-teknologi lain. Ya, bagaimana untuk kita ambil air daripada situ dan kita gunakan untuk tujuan mungkin untuk tujuan-tujuan kecemasan. Contohnya di Selangor kita ada teknologi ataupun kita punya kaedah horat. Maknanya kita ambil air daripada lombong-lombong yang telah tidak diguna pakai, kita rawat air tersebut dan kita gunakan untuk bekalan air. Bukan sahaja untuk bekalan air, malah sumber air ini juga boleh digunakan untuk mengurangkan masalah banjir di negeri Selangor. Jadi mungkin di kawasan tersebut ada sumber-sumber air lain yang masih belum digunakan tetapi masih bersih. Jadi penggunaan wang ini bukan kita gunakan sebagai kita tak anggap dia sebagai perbelanjaan, malah sebagai pelaburan untuk menghasilkan sumber air yang lebih baik untuk memastikan bahawa kesejahteraan masyarakat lebih terjamin, bekalan makanan lebih terjamin dan seterusnya meningkatkan lagi kehidupan masyarakat. Dan apabila kita meningkatkan kehidupan secara sosial ni, maka kita juga di masa akan datang akan meningkatkan ekonomi negeri dan juga negara Malaysia. Baik, terima kasih Saudara Amli Ayat, aktivis alam sekitar, berkongsi pandangan dan juga cadangan langkah penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek bagi mengatasi krisis air di negara ini.